Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil daripada kumpulan 2, kelas 4 IQ akan menjawab beberapa soalan yang berlandaskan dari bab 2, iaitu bab mengenai kewajipan mengamalkan pemakanan yang halal dan baik. Antara soalan-soalan yang kami terima ialah pertama, nyatakan 2 tuntutan hukum yang terdapat dalam ayat di atas. Jawapannya, 2 tuntutan hukum yang terdapat dalam ayat di atas ialah pertama, harus makan makanan daripada sumber yang haram dalam keadaan darurat tanpa melampaui batas. Dan yang kedua, Allah mengharamkan kepada umat Islam daripada memakan bangkai, darah dan daging khinzir serta binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kedua, huraikan cara ulama mengistinbatkan hukum wajib mengamalkan pemakanan yang halal. Jawapannya, cara ulama mengistinbatkan hukum wajib mengamalkan pemakanan yang halal ialah berdasarkan lafaz kullu min tayyibat. Hal ini kerana lafaz kullu adalah dalam bentuk fi'il amar yang menunjukkan perintah untuk memakan makanan yang baik-baik. Setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Oleh itu, kita wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian. Soalan ketiga, mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin lahirnya akhlak yang baik. Berikan 2 hujah anda bagi menyokong pernyataan tersebut. Jawapannya, antara hujah bagi menyokong pernyataan tersebut ialah memakan makanan yang haram boleh memberi kesan mudarat kepada tubuh badan dan juga akal kita. Hal ini demikian kerana kebanyakan makanan yang haram ialah kotor. Sebagai contoh, di dalam badan khinzir terdapat sekurang-kurangnya 5 jenis bakteria yang berbahaya yang boleh memudaratkan kesihatan tubuh badan dan juga akal kita. Selain itu, makanan yang kita makan akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita dan itulah merupakan antara penyebab akan rosaknya akhlak. Kita beralih kepada soalan yang keempat, iaitu nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Situasi yang pertama, Encik Ahmad menerima suntikan yang mengandungi lemak khinzir bagi tujuan mengubati penyakit kronik. Hukumnya adalah harus kerana ianya bertujuan untuk perubatan dan kebaikan dalam suntikan itu lebih besar daripada kemudaratan. Situasi yang kedua, Encik Razak membeli pakaian sekolah anaknya dengan wang yang dicuri. Hukumnya di sini adalah haram kerana wang itu hasil daripada sumber yang haram. Soalan yang kelima, huraikan 2 perbezaan antara ciri makanan halal dan ciri makanan haram. Jawapannya, 2 perbezaan antara ciri makanan yang halal dan ciri makanan yang haram. Ciri makanan yang halal ialah suci dan bersih seperti hati, manakala ciri makanan yang haram ialah makanan yang kotor seperti darah dan najis sama ada dari manusia ataupun haiwan. Selain itu, ciri makanan yang halal ialah makanan yang tidak beracun seperti buah tin dan kurma. Manakala, ciri makanan yang haram yang lain ialah makanan yang beracun dan memberikan kemudaratan pada tubuh badan seperti memakan ikan buntal. Dan soalan yang terakhir ialah berdasarkan artikel, jelaskan 3 cara bagaimanakah cara anda boleh menghindarkan diri daripada memakan makanan yang haram. Berdasarkan artikel, 3 cara yang boleh dilakukan untuk menghindarkan diri daripada memakan makanan yang haram adalah dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar tentang makanan yang halal seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan pakar pemakanan. Dengan ini, kita dapat mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan. Selain itu, kita mestilah memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Seterusnya, kita mestilah memastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Kesan daripada itu, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah Allah serta mudah menerima dan menghafaz pelajaran. Maka dengan itu berakhirlah pembentangan kami untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.